Terima kasih kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, kita ada satu lagi topik perbincangan untuk kami berikan kepada anda. Ini berkaitan dengan tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Untuk itu saya nak bersama dan nak raikan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subihi, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya, Afi. ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Ustaz. Mungkin boleh mulakan terlebih dahulu dengan pengenalan tentang cadangan pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam ni Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah thumma amma ba'd. Seluruh para penonton MHI TV3 yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dan berkaitan tentang pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam ini, insya-Allah cadangan binaan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan ia merupakan satu-satunya masjid yang diharapkan oleh penduduk Bukit Bandaraya U11 ini, yang mengharapkan agar dapat direalisasikan pada tahun 2024, dan sebenarnya dah 20 tahun mereka menanti, sebab kawasan kediaman tersebut daripada tahun 2003 diwujudkan sehinggalah sampai saat ini belum ada masjid yang diwujudkan di sana. Yang ada pun kalau mereka nak pergi menunaikan solat Jumaat ataupun solat fardu di masjid yang terdekat, antaranya adalah Masjid Negeri itu sendiri. Jadi cadangan daripada pihak kami, kita berusaha untuk mewujudkan masjid tersebut yang mana keluasannya lebih kurang dalam 3 ekar yang dapat menampung lebih kurang 3,000 jemaah dalam satu masa. Dan penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah harapan daripada para penduduk di Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Jadi diharap kalau boleh dengan harapan kami agar banyak lagi kutipan ataupun sumbangan-sumbangan yang dapat diberikan. Cuma setakat ini kita masih lagi memerlukan dengan anggaran binaan tersebut lebih kurang dalam 16 juta ringgit. Dan sekarang ini hanya berada lebih kurang 300,000 ringgit sahaja yang kita dapat kutip. Jadi kita harapkan dengan pembinaan masjid ini akan dapat menambahkan lagi syiar umat Islam ataupun syiar Islam itu yang dapat dihidupkan oleh penduduk di sana. Jadi ini di antara beberapa perkara yang kita sedang usahakan, Afiq. Ustaz, kalau boleh kongsikan perkembangan terkininya sekali lagi berkenaan dengan dana kutipannya dan jumlah yang diperlukan untuk pembinaan kompleks ini? Okey, jumlah yang kita perlukan untuk pembinaan Masjid Bukit Bandaraya ini adalah sekitar 16 juta ringgit. 16 juta ringgit. Cuma setakat ni, Afiq, kita masih lebih kurang dalam 300,000 ringgit sahaja kutipan yang kita berjaya dapatkan daripada sumbangan orang ramai. Dan kita begitu mengalu-alukan agar kutipan ini dapat ditambah dengan secepat yang mungkin, sebab target kita pada tahun 2024 binaan tersebut ataupun masjid tersebut dapat dan berjaya untuk dibina dengan sebaik dan apa yang diharapkan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ustaz, mungkin boleh dikongsikanlah juga mungkin sebagai ulang kaji kita bersama tentang kebaikan untuk berinfak, terutamanya bagi pembinaan masjid, Ustaz. Subhanallah, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita berbicara tentang soal masjid, maka kita sedang berbicara tentang rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu rumah pun yang terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala melainkan rumah Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik rumah yang ada di muka bumi ini adalah merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan seburuk-buruk tempat itu adalah merupakan pasar-pasar yang terdapat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan nama rumah Allah? Kerana di dalam rumah Allah pelbagai bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan curahkan. Di sanalah wujudnya ketenangan daripada yang akan diturunkan oleh Allah. Di sanalah wujudnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah nama-nama kita yang dicatat dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikatullah, dan masya-Allah itu di antara intipati yang kita perolehi daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kalau kita melihat tentang soal sedekah yang terbaik, antaranya adalah sedekah kita untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Bila kita berbicara tentang sumbangan ini, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali mengadu tentang kehabisan harta kita. Kita seringkali mengadu tentang soal kehabisan wang yang kita miliki, tapi ingat Rasulullah mengingatkan pada kita dalam bab sedekah ini. Rasulullah menyebut, "Ma naqasa", dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurangan harta daripada sedekah yang kita hulurkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga daripada hadis riwayat daripada Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila matinya seseorang anak Adam itu terputuslah segala bentuk kebaikan-kebaikan. Apapun yang ada hubungannya dengan dunia telah pun terputus, melainkan 3 perkara. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW, sedekahun jariyah, iaitulah sedekah yang sentiasa mengalir. Para ulama mengatakan sedekah yang mengalir itu antaranya dengan wakaf, antaranya juga dengan sedekah-sedekah sunat, termasuklah dengan bab zakah, berkaitan dengan zakat itu sendiri. Jadi ambil dan rebut peluang kita sebelum kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab di saat nanti ketika kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita akan berbicara di hadapan Allah. Laisa bainana wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kita dengan Allah penterjemah-penterjemah yang akan menterjemahkan kata-kata kita, melainkan amalan-amalan kita lah yang akan memungkinkan kita fasih untuk menjawab pada setiap persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hujung hadis itu Rasulullah kata, "Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah." Takutilah kamu akan api neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya separuh daripada buah tamar yang kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biar sedikit apa yang kita berikan, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat kali gandakan, bahkan memberikan keberkatan pada harta yang kita miliki. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran sendiri, "May yuridillahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Allah yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang terbaik, maka Allah akan melipat kali gandakan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rugi kita kalau kita tidak ambil peluang seumpama ini, sebab masa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara sahaja. Ya, baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak di atas pencerahannya. Insya-Allah semoga setiap urusan dipermudahkan dan dana yang dicari ini dapat untuk dipenuhi, sekurang-kurangnya untuk masjid ini diteruskan pembinaannya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Firdaus Subuhi, pendakwa bebas merangkap Dutahas Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Kita jumpa nanti insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.